Kitabul Hibar, tentang pemberian. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata, saya telah memberikan seekor kuda yang baik untuk diguna fi sabilillah, di jalan Allah. Tetapi orang yang diberikan oleh saya itu telah mengabaikannya. Fazanantu, setelah itu saya kira dia akan menjualnya dengan harga yang murah, ataupun saya ingat dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Tetapi saya bertanya Rasulullah SAW tentang perkara itu, yakni sebelum saya bertindak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau membelinya dan jangan engkau kembali kepada sedekahmu, kerana orang yang kembali kepada sedekahnya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Dengan sanad satu lagi, juga riwayat daripada Malik bin Anas dengan sanad tadi juga, cuma dalam isnad ini ada tambahan begini, la tabta'hu, jangan engkau membelinya, wa in a'takahu bidirhamin, walaupun dia akan memberikan kepadamu dengan harga 1 dirham kuda itu. Dengan sanadnya Imam Muslim riwayatkan daripada Umar bahawa beliau telah memberi kuda untuk digunakan fi sabilillah. Tiba-tiba dia mendapati kuda itu ada pada orang yang diberikan, dalam keadaan dia telah mengabaikannya, dan orang itu tidak mempunyai banyak harta. Dia ada harta sedikit. Fa arada an yashtariyahu, maka beliau mahu membelinya. Tetapi sebelum itu beliau pergi kepada Rasulullah SAW, lalu menyebutkan perkara itu kepada baginda. Maka Nabi SAW bersabda, la tashtarih, jangan kau membelinya, walaupun kuda itu akan diberikan kepadamu dengan harga 1 dirham. Kerana sesungguhnya perbandingan orang yang kembali kepada sedekahnya itu adalah seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Dengan sanad satu lagi juga hadis Malik, dengan sanad satu lagi sepatu juga, cumanya hadis Malik dan Rauh lebih sempurna dan lebih banyak isinya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar lagi, bahawa Umar bin Al-Khattab, riwayat daripada Ibnu Umar, bahawa Umar bin Al-Khattab telah memberikan seekor kuda fi sabilillah, fawajadahu, lalu kemudiannya dia mendapati kuda itu akan dijual, maka dia mahu membelinya. Tetapi dia bertanya Rasulullah SAW tentang perkara itu, maka Rasulullah SAW bersabda, la tabta'hu, seperti tadi juga, jangan engkau membelinya, wala ta'ud fi sadaqatik, jangan engkau kembali kepada sedekahmu. Seterusnya dengan sanad itu, semua mereka meriwayatkan daripada Ubaidillah, dan kedua-dua mereka perawi itu, Ubaidillah dan Al-Layth, meriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, sama seperti hadis yang telah dikemukakan oleh Malik tadi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Umar telah memberikan seekor kuda fi sabilillah, thumma ra'aha, kemudian dia nampak kuda itu akan dijual, maka dia mahu membelinya. Tetapi dia bertanya Nabi SAW, seperti tadi juga, Nabi SAW berkata, la ta'ud fi sadaqatik ya Umar, beza lafaz dia saja, jangan engkau kembali kepada sedekahmu wahai Umar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, perbandingan orang yang kembali kepada sedekahnya sama seperti anjing yang muntah, kemudian kembali kepada muntahnya itu lalu memakannya. Lepas tu banyak sanad itu, beberapa sanad yang mana Imam Muslim ambil daripada Muhammad
Al-Baqir, iaitu cucu cicit Rasulullah lah, cucu cicit Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadisnya serupa maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbandingan orang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, kemudian dia kembali kepada sedekahnya itu, sama seperti anjing yang muntah kemudian memakan muntahnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tadi juga al-aidu fi hibati. Cuma di sini tak ada sedekah, di sini hibah, mana pemberian. Orang yang kembali kepada pemberiannya, dia seperti kembali kepada muntahnya. Dengan riwayat satu lagi tu, isnad satu lagi tu serupa tu juga lafaz. Lafaz dia dan makna dia pun serupa dengan awak tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, al-aidu fi hibati, seperti tadi juga. Kal yaqi'u muntah thumma ya'udu fi qai'ih, kemudian dia kembali kepada muntahnya. Ini bab larangan mengutamakan sebahagian anak daripada sebahagian yang lain dalam memberikan sesuatu pemberian, memberikan apa-apa pemberian. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman, daripada Ibnu Syihab daripada Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin Bashir. Mereka berdua menceritakan kepadanya daripada Nu'man bin Bashir bahawasanya beliau berkata, sesungguhnya ayahnya telah membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, sesungguhnya saya berikan kepada anak saya ini, hamba ini, kepunyaan saya, hamba kepunyaan saya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kepada semua anak-anakmu engkau berikan seperti dia ni? Dia berkata, yakni ayah kepada Nu'man itu, Bashir, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu ambil balik. Kalau begitu irji'hu, kembalilah mengambilnya. Yani ambil semula apa yang kamu berikan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, ayah saya telah membawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya berikan kepada anak saya ini, hamba ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kepada semua anak-anakmu engkau berikan? Beliau menjawab, ayah dia menjawab, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fardudhu, kalau begitu kamu kembali mengambilnya. Ambil baliklah. Lepas pada tu sanad banyak tu Imam Muslim buat mari. Bezanya sikit-sikit je. Dia kata dalam riwayat Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri, akul labanika, itu lafaznya, adakah kepada semua anak-anakmu. Dalam hadis Laits dan Ibnu Uyainah yang mereka ambil daripada Zuhri, akulla waladika, dari segi maknanya sama, lafaznya saja berbeza. Dan dalam riwayat Laits daripada Muhammad bin An-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman, Bashir membawa Nu'man, begitu dengan lafaz itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, ketika mana ayahnya telah memberikan kepadanya seorang hamba, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, apa hamba ini? Hamba apa ini? Qala, beliau berkata, ayah saya memberikannya kepada saya. Qala, Nabi SAW bertanya, adakah kepada semua saudara-saudaranya engkau berikan? Jadi dia kata kepada ayah dia tu, seperti mana engkau berikan kepada anakmu ini? Dia menjawab, yakni ayah dia tu jawab, Bashir, tidak. Qala faruddahu, Nabi SAW bersabda, kalau begitu ambil semula.
Riwayat daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, ayah saya telah bersedekah kepada saya dengan memberikan sebahagian daripada hartanya. Maka ibu saya, iaitu Amrah bint Rawahah, tidak puas hati selagi dia tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Maka ayah saya pun pergilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap sedekah yang diberikannya kepada anaknya. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau lakukan begini terhadap semua anak-anakmu? Beliau menjawab, tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Faraja'a abi, ayah saya pun kembali, lalu mengambil semula sedekah itu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, bahwasanya ibunya bint Rawahah, iaitu anak Rawahah, telah meminta kepada ayahnya sedikit pemberian daripada hartanya untuk anaknya. Tetapi si ayah itu menangguh-nangguhkan sampai setahun, menangguh-nangguhkan pemberian itu sampai setahun. Kemudian terbuka fikirannya, yakni untuk memberi sesuatu. Faqalat, tetapi ibunya berkata, saya tidak akan puas hati, saya tidak akan senang hati selagi engkau tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap apa yang telah engkau berikan kepada anakku. Maka ayah saya pun memegang tangan saya. Pada ketika itu saya masih lagi budak. Dia pun bawa kepada Rasulullah, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, ibu budak ini, yaitu bint Rawahah, a'jabaha an ushhidaka, dia suka kalau saya menjadikan engkau sebagai saksi terhadap apa yang telah saya berikan kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bashir, adakah engkau mempunyai anak selain dia ni? Bashir menjawab, ya ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kepada semua mereka engkau berikan seperti ini? Bashir menjawab, tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu jangan minta aku jadi saksi, kerana aku tidak mahu bersaksi atas perkara yang zalim, atas perkara yang tidak adil. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai anak-anak selainnya? Bashir berkata, ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, kepada semua mereka engkau berikan seperti ini? Beliau menjawab, tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala ashhadu ala jawr, kalau begitu saya tidak mahu menjadi saksi atas perkara yang tidak benar, atas perkara yang tidak adil, ataupun atas perkara zalim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, ayah saya telah membawa saya dengan yahmiluni menggendong saya ataupun mendukung saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, jadilah saksi, engkau jadilah saksi bahawa sesungguhnya aku telah berikan kepada Nu'man sekian-sekian daripada hartaku. Maka Nabi SAW bertanya, adakah kepada semua anak-anakmu telah engkau berikan seperti yang telah engkau berikan kepada Nu'man ini? Ayah saya menjawab, tidak. Qala, Nabi SAW pun bersabda, kalau begitu carilah orang lain untuk menjadi saksi selain aku. Fa ashhid ala hadha ghairi, biarlah orang lain menjadi saksi atas perkara ini. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, adakah kamu suka mereka berbuat baik kepada kamu dengan sama rata?
Adakah kamu suka, itu satu, ada ataupun adakah kamu suka anak-anak kamu itu semuanya berbuat baik kepadamu? Bashir berkata, tentulah. Qala Nabi SAW bersabda, fala idzan, kalau begitu jangan. Kalau begitu jangan. Jangan dibagi kepada mana-mana dan tidak dibagi kepada yang lain. Jangan begitu. Diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, ayah saya telah memberikan suatu pemberian kepadaku. Kemudian dia membawaku kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan baginda sebagai saksinya. Maka baginda bersabda, adakah kepada semua anak-anakmu engkau berikan ini? Qala, beliau berkata, ayah dia kata, la, tidak. Nabi SAW bertanya, adakah engkau tidak mahu mereka berbuat baik kepadamu seperti mana engkau mahu dia ni berbuat baik kepadamu? Bashir berkata, memanglah saya nak begitu. Qala, Nabi SAW bersabda, fa inni la ashhad, sesungguhnya aku tidak mahu menjadi saksi. Ibnu Aun berkata, saya ceritakan hadis ini kepada Muhammad. Beliau berkata, sebenarnya kami telah meriwayatkan hadis ini dengan begini lafaz, bahawa dia berkata, Nabi SAW bersabda, qaribu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kamu, berilah dengan sama rata kepada anak-anak kamu. Diriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, isteri Bashir berkata, berikan kepada anakku hambamu, dan engkau jadikan Rasulullah SAW sebagai saksi bagi pihakku. Maka Bashir itu pun pergilah kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, ibnata fulan, anak perempuan fulan telah meminta kepada saya untuk memberikan kepada anaknya hamba saya ini. Dan dia berkata, engkau mintalah, engkau jadikan Rasulullah sebagai saksi bagi pihak saya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, alahu ikhwatun, adakah dia ni anakmu ini mempunyai saudara-saudara? Qala, Bashir berkata, memang ada. Qala, Nabi SAW berkata, kepada semua mereka engkau berikan seperti engkau beri ini? Dia menjawab, tidak. Qala, falaysa yasluhu hadha, kalau begitu ini tak boleh. Kalau begitu ini tak boleh, dan aku tidak mahu bersaksi kecuali atas perkara yang benar. Sekat tu. Jadi habis dah bab dulu, masuk pula cerita Kitabul Hibat. Dari segi kesesuaian tu memanglah ada kesesuaian. Sebelum pada ni, kira-kiranya orang mati tu bagilah kepada orang hidup ni pusaka, dalam bentuk pusaka. Lepas tu kita baca pula babnya, mana kalau orang tu ada hutang, ada anak bina, ada menanggung hutang, Nabi SAW sanggup kerajaan nak bagi. Itu pun satu bentuk pemberian juga daripada pihak kerajaan. Hak ni masih lagi dalam bab, ada kaitan juga Kitabul Hibat. Semua hak ni khusus berkenaan dengan pemberian, dan tidaklah dalam bentuk pusaka tu, tak ada kena-mengena dengan pusaka tu, tapi dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Jadi hibah ni, hibah maknanya pemberian. Pemberian ini banyak macam pemberian. Sedekah pun termasuk di dalam umum arti hibah, sedekah. Pun begitu juga. Wakaf pun dia termasuk dalam umum makna ni, hibah, wakaf. Dan macam-macam lain lagi pemberian itu. Hadiah kita bagi kepada orang, hadiah itu pun satu bentuk pemberian juga. Jadi hibah ni adalah satu istilah umum. Ataupun saja-saja kita beri dia, hibah juga. Kalau hadiah, dia ada lebih mengandungi makna kita menghargai seseorang. Kita menghargai seseorang itu. Itu makna hadiah. Kerana dia telah mencapai apa-apa kejayaan kau.
ataupun apa-apa kelebihan dia dapat, kita hadiahkan kepada dia. Lebih utama hak tu utama. Kalau sedekah lebih utama beri juga, tapi lebih utamanya kepada dia, kita mengharapkan pahala dapat di akhirat. Itu sedekah. Kalau wakaf pun macam tu juga. Tapi bentuk dia dalam dunianya, hukumnya lagu lain. Iaitu tak boleh nak jual, tak boleh nak gapo, tak boleh lah waktu tu. Dan wakaf tu kepada siapa? Dia ada bab khusus pula waktu. Lepas pada tu akan datang ni kita akan jumpa lagi bab umrah itu pun satu bentuk pemberian juga. Nihlah satu bentuk pemberian juga. Banyak macam pemberian ini. Pemberian mas kahwin itu pun pemberian juga. Sebagai apa? Lain, maksud dia tu lain-lain. Walaupun maksud dia lain-lain, tetapi kalau dengan niat kerana Allah juga ada hak tu, boleh juga pahala tu tetap ada. Tetapi ada juga orang bagi sesuatu, dia niat dia nak balas, orang tu balas ke dia. Tu orang tu balas kepada dia. Ada juga pemberian macam tu. Jadi pemberian macam tu boleh ke tidak? Boleh juga. Tidak salah. Cuma dia tak boleh pahala lah. Pahala hak bui ada kelebihan tak ada lah, begitu ya. Tapi itu termasuk dalam hibah juga. Dalam umum makna hibah itu. Lepas tu ulama-ulama bahas banyak lagi lah, pecah pula. Ni bagi ni hadiah ni banyak, berapa macam pula. Ni berapa macam pula, banyak lah pulanya. Tu benda-benda khilaf lah pula. Ada kata hadiah pahala lah, hadiah pahala, kita beri pahala. Kita baca sesuatu ataupun kita buat sesuatu, kita niat sampaikan pahala. Itu pun satu bentuk pemberian juga. Orang hidup kepada orang mati, sejauh mana itu bab lain lah. Itu bab lain. Tapi nak ayatnya termasuk dalam makna pemberian belaka tu. Termasuk dalam makna pemberian belaka. Jadi Sayyidina Umar ni dia kata, ini riwayat ni Sayyidina Umar kata, saya hamal tu asal maknanya biarkan seseorang naik atas kenderaan. Itu makna hamalah. Hamaltu ala faras. Hamaltuhu ala faras. Ala farasi misalnya kita kata. Saya naik, biarkan dia naik atas kuda saya. Itu hamalah, asal makna dia gitu. Tapi di sini bukan dengan makna gitu. Makna saya berikan kepada seseorang seekor kuda yang baik. Berikan untuk dia naik lah. Sebab kuda ni masa jenis naik. Makna bagi di situ. Bagi, hamalah di sini dengan makna bagi, beri. Situlah dia ambil hibah tu, beri tu. Tapi beri ni untuk apa? Fi sabilillah. Fi sabilillah, untuk digunakan fi sabilillah. Saya berikan kepada seseorang kuda yang baik untuk digunakannya di jalan Allah. Jadi gunakannya di jalan Allah ni setengah-setengah ulama dia faham apa nama ni, bila kata sabilillah ni maknanya sebagai wakaf lah. Sebagai wakaf, dia faham gitu, makna fi sabilillah. Tetapi kalau dalam bab ni kita tengok tidak. Walaupun lafaz fi sabilillah ni tidak semestinya untuk makna jihad. Untuk apa ni? Jihad tu betul lah, untuk makna wakaf, tidak. Tetapi dengan makna untuk berjihad, dan bagi tu bagi sebagai milik. Jadi haml di sini haml tamlik, bukan litahbis, untuk memberi makna milik. Jadi aku bui kepada dia, jadi milik dia. Tetapi dengan maksudnya kamu buat benda ni lah. Kamu buat untuk apa ni, kebajikan di jalan Allah, untuk berjuang, berjihad, kita kata. Jadi boleh kita kata, kita beri kepada seseorang tu, kita kata dengan maksud buat gani lah, buat gani, boleh. Walaupun jadi milik dia. Kalau nak kiranya bila jadi milik dia, ikut dia nak buat.
Tetapi bui itu dengan maksud tu dah. Dengan maksud tu dah. Boleh bagilah. Dan orang yang diberi begitu, dia kena jaga. Dia kena jaga. Mana pemberian itu tidak bebas. Tidak bebas sangat. Tidak bebas sangat. Maknanya kalau untuk fisabilillah, tak kira lah berapa pun boleh lah, termasuk dalam fisabilillah. Tapi kalau di luar daripada fisabilillah tu tak. Jadi kena jagalah tu. Kalau dia sebut gitu. Kalau dia tak sebut gitu, ambil lah, dia kata. Lepas tu ikut lah. Ramai juga orang yang bui kepada anak misalnya, dia bui, ambil lah. Lepas tu ikut ustaz lah. Nak bagi lagu mana? Kalau dia bagi, itu bebas kita. Bebas. Nak misalnya dia bagi tu, kira-kiranya dia maklum lah, dah kita ni ada sekolah. Untuk sekolah lah. Jadi kita bagi kepada budak ke, kita bagi untuk makan ke, kita untuk buku ke, untuk apa-apalah, bayar api air ke, boleh. Ikut kita. Gitu. Boleh berlaku lah. Tetapi kalau dia kata bagi buku ni untuk beli kitab, kitab boleh kata lagu tu. Dan orang yang diberi tu kena jaga, kena beli kitab, tak boleh beli kau lain lah. Begitu. Itu mengikut setengah ulamanya dia kata gitulah. Maknanya dia tak boleh buat benda lain. Tetapi setengah ulama yang lain dia kata tidak. Berdasarkan hadis ini, orang tu nak jual sabilillah, apa dia nak jual tu? Saat ni kan kita baca banyak hadis tu. Sayyidina Umar dapat tahu dia nak jual, dah lah satunya dia tak cara kau kuda tu, kuda molek-molek jadi kuh kekek. Kuda tu jadi kuh kekek. Jadi sehingga tak boleh dah untuk digunakan fisabilillah. Maka dia nak jual. Kalau ini sebagai wakaf, bagaimana dia nak jual? Sedangkan wakaf itu tak boleh dijual. Wakaf itu tak boleh dijual. Ini bermakna orang itu faham, walaupun kata fisabilillah, boleh jadi dia kira dia sudah layak pada ketika itu. Sebab apa kita tengok dalam riwayat tadi, waqad adha'ahu wa kana qalilal mal. Dia ni tak ada, piti sikit. Harta dia tak ada. Boleh jadi dia kira dia sudah layak untuk terima. Dia ni termasuk dalam fisabilillah dah. Jadi kalau dia nak jual apa tak apa, untuk kepentingan dia. Gitu cerita. Jadi mengikut setengah ulama berdasarkan hak ni, kalau bagi dalam bentuk milik begitu. Dan kalau dia syaratkan, syarat tu tidak jadi. Tak jadi, tak berlaku. Sebab apa? Tidak ada kebebasan. Apa makna beri sebagai milik? Kalau beri sebagai milik ni, dia bebas menguruskannya, barulah jadi. Kalau wakaf lain pula. Ni tidak wakaf. Buktinya dia nak jual. Dan Nabi SAW tak kata apa. Kalaulah ini sudah dengan makna wakaf, tentu Nabi SAW kata, apa dia nak jual, mana boleh jual. Yang kamu nak beli, tak boleh beli. Kalau dia nak jual ke orang lain pun tak boleh. Muka wakaf kan. Nabi SAW tak ada kata begitu. Menunjukkan boleh. Menunjukkan boleh kalau sudah jadi milik dia. Kalau bagi kepada dia, khusus bagi kepada dia. Walaupun sebut untuk ini. Lepas tu kalau orang tu fikir dia lebih perlu daripada hak tu, dia boleh ubah. Kalau untuk peribadi dia, walaupun asal katanya untuk gini-gini, tetapi kemudian kalau dia ubah, sudah jadi milik dia, boleh. Mengikut setengah ulama berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Jadi dia, saya kira dia nak jual dengan harga yang murah lah, kata Sayyidina Umar. Saya pun tanya Rasulullah, tetap kata Nabi SAW larang. Dia kata jangan beli, dan jangan kau kembali kepada sedekahmu. Orang yang kembali kepada sedekahnya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Mana tak boleh kembali kepada sedekah. Baik kita. Jadi dia, saya kira dia nak jual dengan harga yang murah lah, kata Sayyidina Umar. Saya pun tanya Rasulullah, tetap kata Nabi SAW larang. Dia kata jangan beli, dan jangan kau kembali kepada sedekahmu. Orang yang kembali kepada sedekahnya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Mana tak boleh kembali kepada sedekah. Baik kita tengok, tak boleh kembali kepada sedekah tu lagu mana? Tak boleh. Nak beli tak boleh. Bukan nak ambil saja, nak beli. Ni nak belilah, Sayyidina Umar nak beli ni, dia larang. Lepas tu dalam riwayat yang lain, walaupun dia nak beli dengan harga 1 dirham, nak belilah. Nak beli pun tak boleh. Beli tu bermakna kembali mengambil juga.
kembali mengambil juga, dikira gitu. Baik, kita tengok apa kata Imam Nawawi dulu dalam tu. Bawah. Ini nahi, kata dia tanzih. Nahi tanzih. Larangan ini jangan beli, ini nahi tanzihi, bukan tahrimi, bukan dengan makna haram beli. Cuma hak moleknya tak usah belilah. Gitu. Moleknya sebagai molek saja, bukan nahi tahrim, kata dia. Maka makruh, kata dia, kepada orang yang bersedekah apa-apa, ataupun dia telah memberikannya dalam zakatnya, ataupun sebagai kafarah dia, ataupun sebagai nazar, menyempurnakan nazar dia, ataupun lain-lain berupa qurbah, nak beli semula kepada orang yang dia bui, daripada orang yang dia bui itu nak beli semula. Ni makruh, kata dia. Kepada orang yang dia bui itu, ataupun orang yang memiliki benda tu, dengan pilihan dia sendiri, dengan pilihan dia, dengan ikhtiar dia. Hak tu hak tak boleh. Misalnya nak pergi ambil balik, tu tak boleh lah. Nak pergi ambil balik, itu tak boleh. Kalau nak beli, ambil balik juga tu, dengan ikhtiar juga tu. Hak tidak ikhtiar ni lagu mana, dia kata? Kalau dia mewarisinya, mula-mula dia beri kepada mak dia sedekah ke mak dia, gapo-gapo, tanah ke gapo ke, lepas tu mak dia mati, tanah tu jadi boleh sakar ke dia pula. Itu tidak ikhtiar. Hak tu lagu tu boleh, tak ada makruh, tak ada gapo. Hak dengan ikhtiar saat ni, yang kata makruh tadi, hadza madhhabuna. Kalau hak lagu tu, kata dia tak ada makruh. Begitu juga kalau berpindah kepada orang yang ketiga tu. Benda saat ni kita bui ke dia, kita sedekah ke dia, kita bayar kafarah ke, bui ke dia, ataupun nazar ke, atau apa-apalah yang disebutkan tadi. Lepas tu dia bagi kepada orang lain pula, ataupun dia jual kepada orang lain pula. Orang tu nak jual, tak apa kalau lagu tu. Tetapi kepada orang yang mula-mula diberi tu, kita nak beli daripada dia, nak ambil daripada dia, hak tu mengikut hak ni lah dia sebut ni. Ashab kita kata, mazhab kita Syafi'i, makruh tanzihi. Itu dia. Dan mazhab jumhur ulama kata lagu itulah makruh, bukan haram, makruh. Wa qala jama'atun minal ulama an-nahyu an syira'i sadaqatihi lit-tahrim. Ni larangan di sini haram, makna dia haram, tak boleh, haram. Gitu. Kalau dia sudah bagi, nak ambil secara langsung lah daripada orang tu, nak beli, haram, tak boleh. Ini ashabul zahir, ahlul zahir, pegang lagi tu. Ahlul zahir dia pegang lagi tu, mana tak boleh, nak beli tak boleh. Bahkan puak-puak ni ahlul zahir, sebahagian ahlul zahir dia kata kalau dalam bentuk pesaka tadi pun, kalau dia sudah bagi, tidak akan jadi pesaka untuk dia, tak boleh, kecuali daripada pesaka untuk dia, tak boleh. Siapa lagu tu? Pasal apa? Dia terlalu pegang dengan zahir saja. Bila sudah bagi tak boleh. Tetapi kalau mengikut jumhur ulama, tidak, makruh sahaja. Makruh tu pula bukan tahrimi. Makruh tu pula makruh tanzihi, bukan tahrimi. Kalau tahrimi ni, makruh tahrimi ni bukan haram lagi, tapi dekat-dekat adalah dengan haram, tapi tidak haram lagi. Tidak haram lagi. Hak demon ni dia kata memang haram, bukan makruh dah. Makruh tahrimi pun dah haram, memang haram. Kalau buat juga berdosa. Gitu. Tak boleh. Cuma di sini hak dia kata jumhur tadi, hak kata tak boleh ambil balik tu, dia ada khilaf pula sini. Kalau kita tengok di sini cara Imam Muslim, begitu juga dalam Bukhari, lebih kurang lagu mana? Dia kata hibah dengan sedekah ni serupa. Tak boleh berlaku, tak boleh ambil balik berlaku. Apabila kita sudah bui, kita tak boleh ambil balik daripada orang yang kita bui tu, dalam bentuk macam mana sekalipun tak boleh. Dalam bentuk beli pun tak boleh. Kedua-dua. Tetapi Imam Abu Hanifah, dia kata hak tak boleh ambil balik ni kalau sedekah. Kalau hibah saja, bui, ambil ya. Gitu. Bukan atas nama sedekah, dia tidak niat sedekah, dia bui saja.
Dia boleh ambil balik, tidak termasuk dalam hak ni. Jadi hak hibah sebut di sini, siapa yang bagi ni, bagi sebagai sedekah. Dia faham gitu. Tapi kalau sebagai pemberian biasa, yang mana mungkin seseorang tu bagi, kadang-kadangnya dia mengharapkan balas balik daripada orang tu. Apa salahnya kalau dia ambil balik? Ini makna kira-kira urusan dunia, bukan sedekah. Sedekah ni hak akhirat. Jadi kita membatalkan amalan qurbah kita tu, amalan yang menghampirkan kita kepada Allah, kita membatalkan hak tu. Itu tak molek. Tak molek sangat. Sebab tu tak boleh. Hak tu hak buruknya, kejinya, jeleknya. Seperti anjing jilat balik muntah dia tu, hak tu kata dia. Tetapi hak kebanyakan ulama, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, imam-imam lain lah, dia kata tak boleh. Tak boleh belaka. Bui kau saja kau ataupun sedekah, tak kira. Tak boleh. Kecuali mereka tu ada kecuali pula. Kecuali kalau ayah bagi kepada anak, dia boleh ambil balik, tak apa. Tu kecuali. Tetapi kalau ayah tu bui kepada orang lain, seseorang lah bui kepada orang lain, tak boleh ambil. Lepas tu ayah saja kah? Komok lagu tu juga. Tu ada pula pendapat ulama. Tapi kalau hak ayah, semua sepakat. Mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Tapi kalau mak, itu ada khilaf lagi. Kalau tok, lagu tu juga. Lagu tu juga. Kalau kita bagi kepada anak, nak ambil balik, boleh. Sebab apa? Mereka pegang dengan anta wa manuka li abika. Hadis mu dan hartamu tu sekali, hak ayahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hak ayah, hak dia. Bila masa dia nak boleh. Tetapi dalam masalah ni Imam Abu Hanifah pelik pula. Dia kata kalau bagi seseorang ayah tu bagi kepada anak dia, begitu juga kepada kerabat dia, zawil arham dia, anak beranak dia tak boleh ambil balik. Kalau bagi kepada anak beranak tak boleh ambil balik. Tapi kalau bagi ke orang lain boleh ambil balik. Tu dia beza tu, ada khilaf di situ. Tetapi kalau sedekah, semua kata tak boleh. Tak boleh ambil balik kalau sedekah. Hak ni bagi saja. Hak bagi saja tu ada khilaf. Imam Abu Hanifah kata kalau bagi saja kepada orang luar, boleh ambil balik. Imam Syafi'i, Malik, Ahmad kata tak boleh ambil balik. Serupa dengan sedekah juga, tak boleh ambil balik. Kecuali kalau hak seorang ayah bagi kepada anak dia, hak tu dia boleh ambil balik. Lepas tu khilaf ulama lah. Kalau mak boleh juga, kalau datuk boleh juga. Ada yang kata tak boleh. Itu ada khilaf di sini. Tapi kalau ayah, semua kata boleh. Imam Abu Hanifah dia kata sebalik pula. Ini memang dia ni pelik semua. Memang dia pelik. Dia kata kalau ayah tu bagi, bagi bukan sedekah, bagi kepada anak ataupun kepada anak beranak lah, tak boleh ambil balik. Kalau bagi lagu hak ni untuk orang luar, hak boleh. Tak boleh ambil balik. Hibah ni untuk anak beranak, dia pegang dengan hadis lain. Tetapi kalau bui kepada orang lain, boleh ambil balik. Boleh ambil balik pun selama mana? Selama benda tu masih ada lagi. Dia pegang dengan hadis, iaitu al-wahib ahaqqu bihibatihi ma lam yuthab minha. Al-wahib ahaqqu bihibatihi ma lam yuthab minha. Orang yang memberikan sesuatu, pemberian itu lebih berhak terhadap pemberiannya selagi tidak ditukar ganti, selagi tidak dibayar kerananya. Maknanya kita bui kepada satu orang, ikutlah bui ke berapa lah. Kita bui ke dia bolpen kau, kita kata keset kau, kita bui ke dia. Dia jual dah ke orang lain. Kalau dia sudah jual, tak boleh dah lah. Tak boleh nak ambil balik dah. Kalau belum dia jual, tu maksud dia kata boleh ambil balik. Ataupun belum dia bagi kepada orang lain. Kalau dia bagi kepada orang lain, pindah milik dah, tak boleh juga. Tidak nanti jual, asal berpindah tangan. Tapi kalau tidak berpindah tangan lagi, dalam bentuk jual kau, bagi kau atau apa-apalah, boleh ambil balik. Boleh ambil balik pun dia kata dari segi qada.
dari segi hukuman, mahkamah. Mahkamah. Dia panggil boleh ni, boleh qadaan la diyanatan. Mana dari segi adab, dari segi akhlak tak boleh juga ambil tu, tak bagus. Tapi boleh ambil. Cuma apa ni, tak boleh lah dari segi akhlak. Tapi kalau dia nak tuntut, misalnya orang tu tak saya bagi, siapa bawa ke mahkamah, memang saya bagi tapi saya nak balik, saya tak puas hati dengan dia, misalnya dia kata gitu, maka mahkamah akan menghukumkan balik ke dia, mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, akan bagi balik ke dia. Pasal apa? Belum dijual lagi. Kalau dia rojok balik tu ketika tu belum pindah milik, maka dia dakwa ke mahkamah, misalnya benda tu besar, dia ambil balik, boleh ambil balik. Mahkamah akan putuskan kemenangan di pihak dia, mengikut mazhab Imam Abu Hanifah kalau bercara dalam mahkamah. Dia akan kata gitulah. Tetapi dari segi akhlaknya molek ke tidak? Dia kata tidak molek juga. Tetapi kita beri ruang kepada orang yang memberi itu supaya dia tidak lepas langsung. Sebab ada kalanya orang ni kadang-kadang sebelum bui itu molek, manis benar, lepas pada bui jadi lagu lain. Ni ada peluang lagi, kita tak lepas habis lagi tali tu, kita pegang pucuk, kata dia. Jadi dari satu segi molek juga, dari satu segi kalau tengok dari sudut tu, sebab bukan semua orang perlu dilayan dengan baik. Hak kata tidak berakhlak tadi, kalau kita ambil balik, orang lagu mana? Ni dah kalau mula manis, lepas tu bangsa tak tegur kita, ayah sendiri pun tak tegur dah, lagu mana? Jadi masih ada lagi ruang kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mengikut orang lain, tak ada dah lah. Dah kita bagi, jadi milik dia dah. Dia jual, kau tak jual, kau tak cara dah. Jadi milik dia dah. Gitu. Itu perbezaannya. Besar tu walaupun rapat gitu ya, tapi dia besar. Perbezaan. Sebab apa? Sebab dia tadi dia pegang dengan hadis tu. Hak ni kita terima juga. Tetapi hibah di sini dengan makna sedekah. Sebab dia kata fi sabilillah. Fi sabilillah dengan makna ke dia? Bukan dengan makna pergi saja. Fi sabilillah dengan makna sedekah dah tu. Walaupun kata dia hamal tu, kata hibah, tetapi hibah tu diberi fi sabilillah. Fi sabilillah memberi makna ke dia? Sedekah, kata dia. Lepas tu banyak riwayat yang sebut sedekah. Jadi kita pakai hibah di sini dengan makna sedekah. Adapun hibah tu kita pakai juga, iaitu al-wahib ahaqqu bihibatihi ma lam yuthab minha. Hadis riwayat Hakim dan lain-lain lagi, Baihaqi ke pun ada riwayat itu. Dia pegang dengan hak tu, lebih berhak terhadap pemberian dia selagi tidak berpindah bilik, selagi tidak bertukar tangan. Dia pegang dengan hak tu. Kalau tidak, kita nak letak mana hadis tu, kata dia. Kita nak letak mana hadis tu, kita nak pakai hadis ni saja. Lepas tu hadis tu untuk apa? Baik, kalau kita kata hadis itu untuk ayah terhadap anak, itu umum. Hadis itu umum. Hadis soal ayah boleh ambil daripada anak tu, suku apa tu. Ni umum, kata dia. Dia ada cara masing-masing lah. Tetapi mungkin kalau dalam mahkamah, untuk mahkamah, untuk kepentingan ramai ni, ada rasa lebih baik pakai hak Hanafi itu, sebab dia ada ruang untuk jaga kepentingan pemberi itu. Lebih baik. Sebab apa? Banyak sekali berlaku begitu dalam masyarakat. Kalau tak boleh ambil balik kat nyaya lah, gigit jari, kata menyesal. Menyesal bui. Kitanya tukar habis nama. Tu dia lagu tu. Tak boleh. Jadi kalau tukar nama pun, mana bui kira bui tu. Bui kepada dia. Tukar nama pun bui tak dia tak jual lagi kau orang. Kalau selagi tak jual, tak apa boleh. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis ini, yang jumhur ulama kata nahi di sini, nahi ini bukan dengan makna
haram dengan makna makruh saja, sebab Nabi SAW buat perbandingan buat perbandingan dengan anjing. Anjing itu mukallaf kah? Tidak mukallaf. Apabila tidak mukallaf, mana ada hukum untuk dia nak kata haram kau apa? Tak ada. Bila tidak haram, maknanya dia balik ke mana? Balik pada harus, boleh. Cuma dari segi zahirnya nampak tidak molek. Tidak molek. Gitu. Kita cuba tengok dalam riwayat kemudian, fa inna mathalal la'id fi sadaqatihi, sedekah pula dia sebut. Dengan makna sedekah. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata bui dengan makna sedekah. Sebab tu hak kata tak boleh tu seperti anjing yang jilat mutah tu. Dia kata. Lepas pada tu hak ni sanak-sanak banyak seperti kita sudah maklum dah lah. Imam Muslim ni pasal tu dah. Dia nak membanyakkan sanad bagi hadis yang sahih tu. Hak lain-lain ni lebih kurang hak lain-lain. Ini bab haram. Haram rojok, sedekah dan hibah selepas diterima oleh orang yang diberi itu, kecuali apa yang diberikan oleh seseorang kepada anaknya atau ke bawah lagi daripada anaknya. Yang cucu dia ke, cicit dia ke, ciuk dia ke, dia beri, dia boleh ambil balik. Ini dia buat tajuk suku. Gitu. Sebab apa dia buat tajuk lagu ni? Imam Nawawi buat tajuk lagu ni sebab tengok kepada hadis yang lain. Walaupun hadis ini dia ambil hadis tu juga, orang yang kembali mengambil sedekahnya seperti anjing, hak tu juga. Tetapi hak ni untuk orang lain. Maknanya umum ni umum maksus. Dalam hadis yang lain dikhususkan. Mana kalau ayah tak apa ambil daripada anak dia. Tetapi ayah ambil daripada anak dia tu, ambil kepada dia. Ambil hak hibah tu, bukan ambil hak sedekah. Hak sedekah tu semua kata tak boleh. Kalau sudah sedekah, kalau dia bagi saja kan, ayah ada kan, dia bagi kepada nak ambil piti. Dia bagi tu sebagai apa? Hibah. Dia tidak kata sedekah. Atau tak tahulah kalau dia niat sedekah, tak boleh lah. Kalau dia niat sedekah. Kalau sekadar bagi, orang lain kata boleh ambil balik. Kalau kepada anak, orang lain tak boleh ambil. Imam Abu Hanifah kata sebab tak adilah. Kalau orang lain pun boleh. Kalau orang lain pun boleh, bukan anak saja. Tapi kalau anak kata dia tak boleh pula. Dia kata tu tak boleh pula. Kalau bagi kepada anak dan kepada anak beranak tak boleh pula. Pula lagu tu. Dia peganglah dengan adik-adik dia. Orang lain tak setuju, itu soal lain. Tapi begitulah mazhab mereka. Sebab itulah di sini Imam Nawawi pada sebut di bawah tajuk saat ni, ini zahir tentang haram seseorang itu merujuk kepada hibah dan sedekah selepas diterima oleh orang yang diberikan. Dan ini dipakai dengan arti hibah kepada orang asing, yakni pemberian kepada orang asing. Adapun kalau seseorang itu memberikan kepada anaknya atau ke bawah lagi daripada anaknya, falahu ruju' fihi, maka dia boleh ambil balik. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nu'man bin Bashir. Kemudian hadis kemudian ni Nu'man bin Bashir boleh ambil balik. Dan tak boleh rujuk kalau hibah kepada adik-beradik, tak boleh. Pak saudara tak boleh. Ataupun lain-lain, zawil arham, anak beranak, tak boleh. Inilah mazhab Syafi'i, dan ini juga mazhab Malik, Auza'i, dia kata. Tapi Abu Hanifah dan lain-lain, ada lagi yang sependapat dengan dia, mengatakan setiap orang yang memberi apa-apa kepada sesiapa, boleh dia ambil balik, kecuali hak dia bagi kepada anak dia dan kulladhi rahimin mahramin. Hak tu hak tak boleh terbalik daripada orang lain. Sini pun ada sebut hak tu tak boleh. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kalau bagi kepada anak dia dah, tak boleh ambil balik, ataupun anak beranak. Tapi kalau bagi kepada orang lain boleh. Orang lain pula kata
Kalau bagi hak bagi kepada anak tu boleh ambil balik. Hak bagi ke orang lain tu tak bolehnya. Gitu. Sebaliknya, hak bagi kepada orang lain tu tak boleh. Dia kata lagu ni. Tak apalah. Lepas tu karahah tafdil ba'dil aulad fil hibah. Karahah ni, karahiyah dalam kitab-kitab hadis selalu kita jumpa. Imam Nawawi ni tajuk dia buat ni karahah juga. Jadi karahah di sini kalau dalam istilah mutaakhirin, ulama mutaakhirin dengan makna makruh. Tapi kalau dalam istilah ulama mutaqaddimin, apalagi ulama-ulama hadis, dia tak mesti dengan makna makruh. Ada kalanya dengan makna haram. Jadi hak lebih tepatnya karahah tu dengan makna larangan. Sebab tu kita terjemah ini bab larangan mengutamakan. Sama dengan bab man'i tafdhili ba'dil aulad. Larangan. Bukan dengan makna makruh, tidak. Lepas tu masing-masing pakailah larangan tu dengan makna makruh ke, dengan makna haram ke, tu masing-masing. Tapi asasnya larang, memang ada larangan. Banyaklah kita jumpa misalnya dalam kitab Tirmizi ke apa, jelas semua orang kata haram berlaku. Hak tu dia guna karahah juga dalam tajuk dia. Ada hak yang seumpama itu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis hak dulu ni kena beringat sikit. Dia tidak dengan makna istilah hak kemudian, tak. Tidak, bukan dengan makna makruh. Boleh jadi dengan makna makruh tu pun boleh jadi. Luah istilah. Dengan makna haram pun boleh jadi. Lepas tu cerita ni Nu'man bin Bashir, boleh katakan hadis ni, bab ni cerita dia. Lepas tu tak ada dah hak lain. Ada, tidak menepati syarat Muslim lah. Hak menepati syarat Muslimnya hak ni je. Lepas tu ada hak akhir tu pun, Jabir tu pun, itu pun cerita Nu'man juga. Cerita Nu'man juga. Jadi Nabi SAW tak bagilah. Kita tengok ni hak dalam Imam Nawawi disebut. Wa fi hadzal hadis, di bawah tajuk ni, bawah tu, annahu yanbaghi an yusawwiya baina auladihi fil hibah. Seyogianya seseorang itu menyamakan dalam pemberian kepada anak-anaknya dan memberikan kepada setiap orang daripada mereka seperti yang diberikan kepada yang lain. Gitu. Dia tidak melebihkan, bahkan dia menyamakan antara lelaki dengan perempuan pun dia kena sama. Ini bukan bab saka, bab bui. Kalau bui ini kena sama. Tetapi setengah-setengah ashab kita, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, mengatakan hak lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Untuk seorang lelaki sama dengan bahagian untuk dua orang perempuan. Tetapi mengikut qaul yang sahih, yang masyhurnya, iaitu seseorang hendaklah menyamakan di antara anak-anak dia tu. Lelaki ke perempuan tak kira, sama. Hak tu hak tu. Imam Nawawi menterjihkan hak tu. Pasal apa? Mengikut zahir hadis ni. Zahir hadis ni Nabi kata, kamu tak ada anak-anak lain ke? Anak-anak dia tu lelaki belaka ke? Dah. Ada juga perempuan. Ini menunjukkan kena sama. Bukan seorang tu je anak dia, bukan dua orang. Lepas tu lelaki kedua. Dah. Kalau seseorang itu melebihkan sebahagian daripada anak dia, atau dia beri kepada sebahagian mereka, tidak diberinya kepada sebahagian yang lain, maka mengikut mazhab Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah itu makruh. Pemberian yang seperti itu makruh, bukan haram. Tidak dosa, makruh. Hibah tu sah. Pemberian itu sah. Lepas tu apa yang Nabi suruh ambil balik ke apa ni? Ini cerita tu cerita lain. Tak apalah. Lepas tu dia kata Tawus, Urwah, Mujahid, Thawri, Ahmad, Ishaq, Daud mengatakan haram. Termasuk Imam Bukhari juga. Haram, kata dia. Tak boleh. Tak boleh bagi kepada sebahagian, tak bagi kepada sebahagian. Kena bagi sama. Ni demo ni. Ramai juga ni kata ni. Haram, kata dia. Mereka berhujjah dengan riwayat la ashhadu ala jawr. Aku tidak mahu jadi saksi atas perkara kezaliman. Mana benda zalim, macam mana nak jadi saksi? Ini menunjukkan tak boleh. Zalim bolehkah? Makruh kah zalim? Tak ada makruh, haram. Sebab tu dia kata tak boleh.
Dan lain-lain lafaz hadis lagi yang menunjukkan, tadi kan kita sudah baca dah tadi, aku tak sih dia tak sih jadi saksi atas perkara yang tidak sebenar. Tidak sebenar tu mana tak betul. Mereka pegang dengan. Tetapi Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya berhujah dengan sabda Nabi SAW. Hak tadi kita baca dah tadi. Fa ashhid ala hadha ghairi. Kamu cari orang lain lah jadi saksi atas perkara ni. Aku tak sih. Dia pegang situ, buah tu dia pegang. Nabi SAW betul dia tak sih jadi saksi, tapi dia kata cari orang lain lah jadi saksi. Kalau haram, apa makna dia suruh cari orang lain jadi saksi? Tak boleh orang lain pun nak jadi saksi atas perkara haram, kecuali benda tu makruh saja. Situ dia pegang. Banyak kan hak Nabi SAW, dia tak sih semaya. Dulu kita jumpa orang tu tak sih bayar hutang. Tak bayar hutang, dia tak sih semaya. Apakah makna dia tidak Islam? Dia tak semaya? Itu bab lain. Dia suruh orang lain semaya kan? Orang bunuh diri, dia tak sih semaya juga, tapi dia suruh orang lain semaya, menunjukkan tidak kafir dengan perbuatan tadi. Dia tak sih semaya tu suku. Dia buat hak lebih molek. Hak lebih molek dan hak lebih baik dia buat. Dia ada tadi dia sebut cari orang lain. Dia tak boleh pelorong kalau sekiranya benda tu memang tak boleh. Demo tu kata, tidak gitu. Fa ashhid ala hadha ghairi. Itu maknanya cari orang lain. Padahal kalau aku tak sayang orang lain berani nak. Pakailah lagu tu. Dia kata, tak boleh tu. Tak boleh. Tak boleh nak buat hujah tu kata dia. Dah kalau aku tak ada. Kalau orang tahu Nabi tak saya jadi saksi, dia pun tak saya. Tak jelas tu. Mana suruh orang lain jadi saksi, tak jelas kata dia. Tak saya lagu tu. Lepas tu hak lain pula kata, qalu walau kana haraman aw batilan lama qala hadzal kalam. Dia kata kalau lah tak boleh, tentu dia tak kata lagu sana ni. Fa in qila, kalau orang kata, jawab apa hal ni? Ini Nabi kata tu sebagai tahdid. Qulna al aslu fi kalam asy-syari' ghairu hadha. Hak asasnya dalam kalam syari' ni bukan lagu tu. Boleh jadi kalau dengan sirah ni memberi makna wajib ataupun sunat. Bila tak boleh pakai dengan makna wajib atau sunat, mu cari orang lain lah. Ashhid ala hadha ghairi. Mu cari orang lain dengan sirah amal tu. Sirah amal sini makna wajib ke? Tak. Sunat ke? Tak juga. Padahal tidak wajib, tidak sunat makna ke dia? Harus dia pergi situ mengikut kaedahnya. Puak-puak kata boleh ni. Lepas tu hak Nabi SAW kata, aku tak mahu jadi saksi atas jaur itu. Ini bukan semesti makna jaur di situ makna zalim. Kamu terjemah dengan makna zalim, kata dia. Jaur ini tidak semesti dengan makna zalim. Jaur ini dengan makna mail anil istiwa wal i'tidal, iaitu condong, lari daripada jalan tengah. Lari daripada jalan tengah. Bukan makna zalim, tak mestinya, kata dia. Itu takwilan lah. Tapi dia mau tu kata, jaur ini memang makna zalim dah, kata dia. Makna zalim dah. Apa nak tahu takwil lagu tu? Dah dia kata dah mengikut bahasa boleh dengan makna lagu tu. Lepas tu ada tadi ashhid alayya ghairi tu, ala hadha ghairi tu, capu-capu hak tu. Kita tak pakai dengan makna zalim lah di sini. Gitu. Jadi setiap perkara, keadaan, tindakan yang lari daripada landasan hak pertengahan itu jauh lah orang panggil. Sama ada haram ke atau makruh, kata dia. Sebab tu dia kata makruh. Jadi kita kena takwil lah hak kata jaur ini dengan makna makruh tanzihi. Lepas tu dia kata hadis ini menunjukkan bagi kepada sebahagian anak, tidak bagi kepada sebahagian yang lain, itu sah. Sebab ashhid ala hadha ghairi tadi lah. Walaupun dia tak bagi kepada hak lain. Cuma molek saja. Nabi SAW suruh dia ambil balik tu atas dasar hak molek, hak lebih baik, hak afdalnya. Jadi gitu. Bukan makna wajib. Dia faham gitu. Wa fi hadha jawazu ruju'il walid fi hibatihi lil walad. Hadis ini juga menunjukkan ayah boleh ambil balik apa yang telah diberikan kepada anaknya. Tetapi orang lain kata tak, tak boleh lagu tu. Dan Nabi SAW suruh ambil balik. Dia faham sebagai sunat, sebagai gapo kah? Ayah Nu'man tu, Bashir tu. Bashir tu dia faham sebagai molek saja kah? Nabi kata lagu tu pada ke mana?
Demon ni pula kata gini, tu sudut jawab ni lah, tu sudut jawab ni. Kalau seseorang tu dia tak bui serabut, kau kanak dia dah, dia bui kau orang lain, boleh ke tak boleh? Dia bui kau orang lain, tak bui sikit abuk kanak dia, boleh ke tak boleh? Dia bui sedekah habis harta dia, dia tak bui sikit pun kanak dia, boleh ke tak boleh? Sah ke tidak? Sah kan? Dah kalau sah, kau orang lain pun boleh. Kanak dia kalau bui lebih sikit, dia lebih, apa-apanya. Asalkan tidak maksud nak buat nyaya kepada mana-mana. Lepas tu kalau kita kata lah, kalau kita kata tak boleh bagi tu lagu mana tak boleh bagi. Lepas tu kalau hak ni dia cacat, hak ni tidak cacat, nak bagi sama je. Hak ni tak ada kerja, susah, hak ni ada, banyak dah, nak bagi sama juga. Tidak semesti bagi sama semua tu adil. Ada kalanya kalau bagi sama semua tu jadi tidak adil pula. Jadi kita kata hak ni lah supaya ramai-ramai kata makruh. Ada orang hak kata dia kata haram, terpulang kepada dia. Lepas dia nak buat lagu mana hak tu kalau ada anak cacat susah hak tadi, anak lagu mana kena bagi sama lah dia. Sedangkan ya hak tu lebih memerlukan banyak lagi. Lebih memerlukan banyak lagi. Sepatutnya bagi tidak sama pun tak apa. Jangan maksudnya nak buat nyaya. Hak tu tak boleh. Si ayah lebih tahu hak mana anak dia lebih perlu. Kalau ayah buat nyaya, Allah SWT tahu dia buat nyaya. Gitu. Kalau bagi tu dengan cara yang molek, dia fikir dia tu orang yang pijak sana ke apa, tak apalah kita kata. Dia bagi gitu. Begitu juga. Kalau nak bagi kepada anak lelaki dan perempuan pun sama juga. Tetapi kalau tidak sama, ada hal-hal yang tertentu, keadaan yang tertentu, itu boleh, tidak jadi masalah. Tetapi kena ingatlah bahawa janganlah sekali-kali ada tu, maknanya sikap ataupun keinginan untuk buat nyaya tu jangan ada. Sebab apa? Orang lain kata haram ke mana-mana pun, kena ambil kira juga orang lain, ambil kira juga. Jadi maknanya kena ikhlas lah, kena ikhlas. Ini bagi kepada anak. Satu lagi masalah, kalau bagi, ada juga ramai orang kita kan, dia bagi kepada anak ni takut balah, takut gapo, kemudian bila dia mati dia bagi dulu lagi. Ni nak bagi lagu mana? Bagi sama ke? Kalau mengikut kaedah tadi, hak semasa hidup bagi sama. Satu pendapatnya ulama dia kata bagi sama, boleh bagi sama. Hanya kalau jadi pesaka tak boleh lah, tidak jadi sama lah. Kalau lelaki tidak sama dengan perempuan. Tetapi kalau semasa hidup ni boleh sama. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan kalau dia di dekat nak mati dah, dekatlah sakit benar dah, lepas pada tu dia nak bagi ni kira-kiranya sebagai bagi pesaka dah lah. Cuma nak bagi semasa hidup, bukan bagi saja sepuluh skala dah, nak bagi pesaka dah. Maka kata mereka hak moleknya ambil kira cara pembahagian pesaka tu, walaupun tidak jadi pesaka lagi, ambil kira lagu tu juga. Jangan takut-takut termasuk dalam kita ni nak lari daripada hukum pesaka hak Allah SWT tentukan. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan begitu. Jadi hak ni tidak tetap lah, tidak tetap, bukan kata mesti kena lagu tu, ada khilaf. Setengah ulama kata tak apa, kalau nak bagi sama pun tak apa. Kalau nak bagi sama pun tak apa. Apalagi kalau si ayah tu tahu perempuan dia lagi susah lagi. Perempuan pula kalau dia akan datang melalui pesaka, dia boleh sikit benar. Lepas tu jatuh ni kaya dah anak-anak dia ni. Kalau boleh akan datang kau kaya lagi, boleh jadi hak ni pula tak apa cara adik-adik ni. Jadi dia fikir lagu lain. Ada baiknya kalau dia bagi selalu, dan supaya tidak jadi berdendam mana-mana hak tu, dia bagi sama. Tidak salah. Sebab apa? Itu tidak jadi pesaka lagi selagi hidup. Walaupun dia suruh nak mati dan nak mati, dia tak tahu lagi nak mati. Tak tahu lagi. Jadi tak apa, boleh pilih mana-mana tu. Waktu terpulang kepada kita lah. Walau bagaimanapun asasnya pengajaran dalam hadis ini, Nabi SAW suruh kita berlaku adil terhadap anak-anak kita. Jadi adil itu kita sendiri faham. Kita tahulah, tidak semesti bagi sama rata. Yang pentingnya adil, tidak buat nyaya pada mana-mana pihak.
Kena jaga laut. Wallahu a'lam.